Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa istiqamah bersama kami di program Serambi Ilmu Online, iaitu dengan pengajian ilmu tasawuf dengan kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita dalam pengajian kitab Siyarus Salikin hari ini berada pada juz 1, iaitu bab ke-10 pada menyatakan wirid-wirid dan tertib-tertibnya, atau wirid-wirid dan tertibnya. Jadi wirid-wirid yang kita akan baca dan tertib susunan. Tertib itu susunan lah basically. Yang mana bagi cetakan yang kita pakai pada hari ini berada pada muka surat 519, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Mari kita mulakan pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Tertib wirid-wirid. Ketahui olehmu. Wirid tu apa? Wirid ni benda yang kita dapatkan dari guru kita, yang dia dapatkan dari gurunya, dari gurunya sampai kepada Rasulullah SAW, kalau ia adalah ma'thur. Ma'thur itu yang ada riwayat hadis. Ada pula zikir yang ambil daripada keumuman firman dan sabda Nabi SAW. Jadi firman Allah dan sabda Nabi diambil daripada hujah dia daripada keumuman lafaz tersebut atau keumuman perintah tersebut, lalu disesuaikan dengan kondisi, dengan doa, dengan hajat yang dikehendaki, seperti kita berdoa kepada Allah SWT. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat ila akhirih. Itu misalan dia adalah bahagian daripada selawat yang juga dijadikan wirid kadang-kadang. Ini. Tapi fokus pada hari ini adalah wirid-wirid yang disusunkan oleh Imam Al-Ghazali, yang diambilnya daripada berbagai sumber seperti hadis dan lain-lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ketahui olehmu, hai segala orang yang menjalani akan jalan akhirat, yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala bahawa segala aurat itu, segala aurat itu dari perkataan wirdun. Wirid itu adalah mufrad, jamak dia aurat. Bahawa segala aurat itu dibahagikan atas dua bahagi. Pertama, wirid pada siang hari. Yang kedua, wirid pada malam hari. Jadi wirid ni terbagi kepada dua. Ada wirid pada siang hari, ada wirid pada malam hari. Ni. Jadi kerana kita tahu Rasulullah SAW, dah hatta dalam Imam An-Nawawi, dia karang satu kitab nama dia Kitabul Azkar. Jadi kebanyakan doa-doa yang kita baca dalam kehidupan kita di Malaysia ini, misalnya dia doa buka puasa, doa yang Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqa aftartu, itu semua kebanyakannya diambil dengan beberapa version yang ada. Itu diambil daripada kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dia riwayatkan daripada mana sumber-sumber tersebut. Ada yang daripada ulama, ada yang datang daripada salafus soleh, ada yang datang daripada hadis Nabi SAW, sama ada dari derajat sahih, hasan, hatta dhaif untuk fadailul amal. Ini. Jadi boleh kita lihat di situ. Segala aurat itu dibahagikan atas dua, ada waktu siang, ada waktu malam. Adapun wirid yang di dalam siang itu, iaitu dibahagi atas 7 wirid. Wirid yang pertama, maka wirid yang pertama itu, iaitu barang yang dahulu daripada terbit fajar hingga terbit matahari, iaitu apabila bangun ia daripada tidur. Mula terbit fajar sampai terbit matahari,
Lepas tu dia bangun tidur, maka seyogyanya bahawa dimulainya dengan zikrullah Ta'ala, maka dibacanya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu was sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim alaihi salam hanifan wa musliman wa ma kana minal musyrikin. Artinya tuan-tuan dan puan, iaitu segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang menghidupkan ia akan kami, kemudian daripada mati kami, dan kepadanya kami bangkit. Berpagi-pagi kami berbuat ibadat akan dia, dan berpagi-pagi kerajaan itu bagi Allah Ta'ala, dan kebesaran dan sultan itu sabit bagi Allah Ta'ala, dan kemuliaan dan kekuasaan itu sabit bagi Allah Ta'ala. Berpagi-pagi kami atas kejadian agama Islam dan atas kalimat tauhid dan kalimat ikhlas, yakni atas menyebut kalimah la ilaha illallah, dan di atas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di atas agama bapa kita Nabi Ibrahim alaihissalam, yang cenderung daripada agama yang batil kepada agama yang sebenarnya, iaitu agama Islam, dan tiada ia daripada golongan musyrikin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, itu contoh. Itu adalah salah satu doa dia. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahyi wa bika namutu wa ilaikal masir. Artinya tuan-tuan dan puan, iaitu wahai Tuhanku, dengan dikau kami berpagi-pagi, dan dengan dikau kami berpetang-petang, dan dengan dikau hidup kami, dan dengan dikau kami mati kami, dan kepadamu kami kembali. Ini. Lalu disebut lagi, Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yaumi ila kulli khairin wa na'udzubika an najtariha fihi su'an aw najurrahu ila muslimin fa innaka qulta wa qaulukal haqq wa huwa alladhi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum wa bin nahari summa yab'athukum fihi liyuqda ajalum musamma. Artinya, wahai Tuhanku, bahwasanya kami memohonkan akan dikau bahawa engkau bangkitkan kami di dalam hari ini kepada tiap-tiap kebajikan, dan kami memohonkan dipelihara dengan dikau daripada bahawa kami mengusahai di dalamnya akan kejahatan, atau kami mengheret akan dia kepada orang Muslim. Maka bahawasanya engkau telah berfirman di dalam firman-Mu, dan firman-Mu itu benar, dan dialah Tuhan-Mu yang mematikan kamu di dalam malam, dan yang mengetahui ia barang yang kamu usahai akan kejahatan di dalam siang hari. Kemudian maka membangkitkan ia akan kamu di dalamnya kerana ditunaikan ajal yang tertentu. Allahumma faliqal isbahi wa ja'ilal laili sakanan wasyamsa wal qamara husbanan. As'alukal khaira hadzal yaumi wa khaira ma fihi wa a'udzu bika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma fihi. Artinya, wahai Tuhanku yang memecahkan segala cahaya waktu subuh, atau mencerahkan cahaya subuh dan menjadikan ia akan malam itu tempat diam, dan menjadikan ia akan matahari dan bulan itu akan jadi mengira-ngira akan waktu berbuat ibadat. Aku memohonkan akan dikau akan kebajikan hari ini dan kebajikan barang yang di dalamnya, dan aku meminta peliharakan dengan dikau daripada kejahatan barang yang di dalamnya. Bismillahi masyaallahu la quwwata illa billahi kullu ni'matin faminallah. Masya'allahul khairu kulluhu biyadillah. Masya'allahu la yasrifu su'a illallah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Artinya, dengan nama Allah aku bangkit ini. Barang yang dikehendak Allah Ta'ala itu nescaya jadi ia, dan tiada kuat melainkan dengan kuat Allah. Segala nikmat itu maka iaitu daripada Allah Ta'ala. Barang yang dikehendak
Allah Ta'ala itu nescaya jadi. Kebajikan sekaliannya itu jadi dengan tangan kudrat Allah Ta'ala. Maksudnya kuasa Allah Ta'ala. Barang yang dikehendaki Allah Ta'ala nescaya jadi. Dan tiada yang memalingkan kejahatan itu melainkan Allah Ta'ala. Dan redalah aku dengan Allah Ta'ala itu. Akan Tuhan dan dengan agama Islam itu. Akan agama dan dengan Nabi SAW akan Nabi. Wahai Tuhanku, atasmu kami berpegang dan kepadamu kami kembali bertaubat dan kepadamu kami kembali pada berbuat ibadat. Dan hendaklah memakai ia akan kain padahal di dalam membaca segala doa. Doa ini. Dan sunat ia berniat. Jadi waktu dia pakai kain, pakai baju, pakai lain. Itu maksud dia. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Dan sunat ia berniat. Berniat dengan memakai kain itu menutup auratnya. Kerana ia menjunjung surah Allah Ta'ala. Kenapa? Dia niat bila dia pakai baju itu kerana niat untuk tutup aurat. Kerana perintah Allah untuk menutup aurat. Untuk menutup aurat itu adalah perintah Allah. Jadi ibadah. Maka dia niatlah untuk memakai itu untuk menutup aurat Allah Ta'ala. Untuk menutup aurat sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Hadirin wal hadra abidakumullah. Ibarat. Tapi zaman sekarang ni, zaman sekarang ni, semakin sedikit kain semakin trend. Ini yang bahaya dia, tuan-tuan dan puan, hadirin wal hadra abidakumullah. Aurat ini adalah perkara yang wajib untuk ditutupi. Kan perintah Allah. Jadi kita niat, bila kita niat tu kita dapat pahala tersebut, tuan-tuan dan puan, hadirin wal hadra abidakumullah. Menjunjung surah Allah Ta'ala dan kerana menolongi atas berbuat ibadat kerana menutup aurat itu wajib. Dan jangan dikasat memakai kain itu akan riak dan takbur. Jangan niat riak dan takbur, tidak. Dan jangan dikasat memakai kain itu kerana bercantik-cantik, kerana segala yang demikian itu haram. InsyaAllah orang tasawuf dihukumi, bukan jenis dihukumkan haram oleh ulama tasawuf. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tapi kalau belum sampai derajat tasawuf tu, kalau hanya sekadar pakai, nak kemas, cantik, tak ada masalah. Tapi kalau cantik-cantik dengan maksud tabarruj, itu baru boleh menuju pada haram. Jadi definisi-definisi ini dia tak boleh faham dengan literal macam tu. Dia ada mi'yar, dia ada, kita panggil dia ada classification dia. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Kemudian jika ia hendak qada hajat, maka masuk ia ke dalam tandas. Dan sunat didahulukannya pada ketika masuk itu akan kakinya yang kiri. Dan pada ketika keluarnya itu didahulukan akan kakinya yang kanan. Dan sunat dibacanya pada ketika hendak masuk tandas. Dan keluarnya itu akan doa yang tersebut di dalam fasal adab qada hajat dahulu itu. Kemudian maka sunat ia bersuci seperti yang tersebut dahulu itu juga. Kemudian maka ia mengambil air sembahyang serta dipeliharakannya akan segala doa-doanya yang sunat di dalam mengambil air sembahyang dahulu itu. Jadi sunat juga kita ambil ambil wuduk juga. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Kemudian apabila selesai ia daripada mengambil air sembahyang itu, maka sunat ia sembahyang 2 rakaat sunat subuh jika telah terbit fajar. Demikianlah dikerjakan oleh Rasulullah SAW akan 2 rakaat sunat subuh di rumahnya. Maka jika selesai air sembahyang itu dahulu daripada terbit fajar, maka sunat disembahyangkannya akan 2 rakaat sunat wudhu. Jadi Rasulullah SAW dia buat solat sunat subuh di rumahnya. Kan solat sunat yang paling bererti, lebih baik dari segala dunia dan isinya itu solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Iaitu maksud dia kena dah masuk waktu subuh, dah azan, maksudnya dah azan waktu subuh, lalu wuduk dan solat 2 rakaat. Itu adalah solat sunat yang paling baik daripada segala dunia dan seisinya. Sebab itu solat sunat sebelum subuh tu ratib yang jangan tinggalkan, tuan-tuan. Jangan tinggalkan. Cuma dalam kitab ini menyatakan bahawa Rasul solat sunat tersebut di rumahnya. Jadi kerana kita tahu baginda SAW Masjid Nabawi, lalu rumah baginda sebelah. Jadi macam ni kan, Rasulullah SAW pergi ke Masjid Nabawi tu memang tak sampai berapa langkah lah kira. Lebih kurang macam tu, tuan-tuan dan puan. Jadi
Rasul solat dulu baru pergi ke masjid. Misalan dia. Tapi kalau kita dalam konteks kita di Malaysia ni, kalau dah azan, kita solat baru kita keluar, takut kita tak sempat dapat jamaah. Kan ada. Terutama kat Kuala Lumpur ni lah. Kat Kuala Lumpur ni, kalau rumah saya kat Gombak ni, kalau jalan kaki sampai masjid tu berpeluh lah. So nak solat tu berpeluh-peluh ni tak berapa selesa. Jadi kalau naik kalau bawa kereta kena pusing. Dia dekat tapi tak boleh jalan dalam, kecil. Kena pusing. Kena pusing jauh sikit lah. Tak adalah jauh sangat. Tapi dalam waktu dalam 7 minit, 8 minit. Contoh dia. Kalau memang nak solat sunat dulu kat rumah, pergi takut tak sempat lah. Ni. Kalau nak naik motor, saya tak ada lesen motor. So tak boleh naik motor. Misalnya dia. Saya tak boleh bawa motor. Jadi tak beli motor lah. Tak ada. Ni misalnya dia. So jadi mungkin jadi untuk terbaiknya pergi ke masjid sebelum azan. Atau waktu azan tepat. Yang penting solat sunat dapat 2 rakaat. Baru dapat jamaah subuh. Ni. Sebab yang penting jamaah juga. Itu yang paling penting. Tuan-tuan dan puan-puan hadir wal hadir hafizakumullah. Okey. Jadi sembahyangkan akan 2 rakaat sunat wudu. Dan sunat dibacanya. Kemudian daripada sembahyang 2 rakaat subuh itu akan doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada terbit fajar itu, iaitu. Jadi lepas tu baru dia baca. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'fi wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa taqdi biha daini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyiddu biha wajhi wa tulhimuni biha rusydi wa ta'asimuni biha min kulli su'. Artinya, wahai Tuhanku, bahwasanya aku memohonkan akan dikau akan rahmat daripadamu yang engkau beri petunjuk dengan dia akan hatiku dan engkau himpunkan dengan dia akan perhimpunanku di dalam kebajikan dan engkau himpunkan dengan dia akan perceraianku dan engkau kembalikan dengan dia akan yang aku jinaki dan engkau baikkan dengan dia akan agamaku dan engkau bayar dengan dia akan hutangku dan engkau peliharakan dengan dia yang ghaibku dan engkau angkatkan dengan dia syahidku dan engkau sucikan dengan dia amalku dan engkau putihkan dengan dia mukaku dan engkau ilhamkan dengan dia pertunjukku dan engkau peliharakan dengan dia akan daku daripada segala kejahatan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebut di sini Allahumma a'tini imanan sadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun wa rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Artinya, wahai Tuhanku, beri olehmu akan daku iman yang benar dan yakin yang tiada kemudiannya. Itu kufur dan rahmat yang aku dapat dengan dia. Kemuliaan karamahmu di dalam dunia dan di dalam akhirat. Allahumma inni as'alukal fawza indal liqa'i was sabra indal qada'i wa manazil as-su'ada'i wan nasra 'alal a'da'i wa murafaqatal anbiya. Artinya, wahai Tuhanku, bahawa aku pohonkan akan dikau akan kemenangan pada ketika mendapat akan dikau, yakni pada ketika mati, dan akan sabar pada ketika qada, yakni ketika kena bala dan segala kesakitan. Dan aku pohonkan akan dikau akan derajat orang yang dengan kemenangan dan menang daripada segala seteru dan bertaulan dengan segala anbiya. Allahumma inni unzilu bika hajati wa in dha'fa ra'yi wa qallat hilati wa qassara amali wa iftaqartu ila rahmatika fa as'aluka ya qadiyal umuri wa ya syafi'as suduri kama tujiru bainal buhuri an tujirani min adzabis sa'iri wa min da'wati thuburi wa min fitnatil quburi. Artinya, wahai Tuhanku, bahawa aku turunkan dengan dikau akan hajatku, dan jika dhaif bicara aku sekalipun,
dan jika sedikit helahku sekalipun, dan jika taksir amalku sekalipun, dan aku berkehendak kepada rahmatmu, maka aku pohonkan akan dikau, wahai Tuhanku, yang menunaikan akan segala pekerjaan, dan Tuhan yang menyembuh segala dada, yakni membaikkan segala hati. Seperti engkau peliharakan antara segala laut, bahawa engkau peliharakan akan daku daripada azab api neraka, dan daripada doa yang tiada dimakbul, dan daripada fitnah kubur. Ini dia. Dia wal hadir al-Zakir. Allahumma ma qassara anhu ra'yi wa dha'fa anhu amali wa lam tablughu niyyati wa au umniyati wa min khairin wa adtahu ahadan min ibadika aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqika fa inni arghabu ilaika fihi wa as'alukahu ya rabbal alamin. Artinya, wahai Tuhanku, barang yang singkat daripadanya oleh bicaraku dan dhaif daripadanya oleh amalku, dan tiada sampai akan dia oleh niatku atau kehendakku daripada kebajikan yang engkau janjikan akan dia, dan akan seseorang daripada hamba-Mu, atau kebajikan yang engkau berikan seseorang daripada makhluk-Mu, maka bahawasanya aku sangat gemar kepadamu di dalamnya, dan aku pohonkan akan dikau akan segala kebajikan, wahai Tuhan sekalian alam, atau segala alam. Diri wal hadra hafizakumullah. Lalu doa dia, Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghairad dalin wala mudallin wala mudillin harban li a'daika wa silman li awliyaika nuhibbu bihubbika man ata'aka minal nasi wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqika. Artinya, wahai Tuhanku, jadikan olehmu akan kami orang yang dapat petunjuk dan orang yang menunjukkan, yang tiada sesat dan tiada menyesatkan, dan menseteru bagi segala seterumu, dan berdamai bagi segala auliamu. Kami kasih dengan kasihmu akan orang yang berbuat taat akan dikau daripada manusia, dan kami menseterui dengan segala seterumu akan orang yang menyalahi akan dikau daripada makhlukmu. Allahumma hadha du'a wa alaikal ijabah wa hadhal jahdu wa alaikal tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya dhal habli syadidi wal amri rashid, as'alukal amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud ma'al muqarrabina syuhud wa ruka'is sujud al mufina bil uhud innaka rahimun wadudun wa anta tab'alu ma turid. Artinya, wahai Tuhanku, inilah doa dan atasmu memperkenankanmu, dan inilah bersungguh-sungguh akan berbuat taat, dan atasmu kami tawakal, dan bahawasanya kami milik bagi Allah Ta'ala, dan bahawasanya kami kembali kepadanya, dan tiada upaya dan tiada kuat melainkan dengan kudrat Allah Ta'ala yang maha besar. Wahai Tuhan yang mempunyai tali yang teguh dan pekerjaan yang keras, aku memohonkan akan dikau akan aman di dalam hari yang engkau janjikan, yakni hari kiamat, dan aku memohonkan syurga di dalam hari yang kekal, serta muqarrabin yang syuhud akan hadrat Tuhannya, dan orang yang rukuk dan sujud bagi kebesaran Tuhannya, dan orang yang menyempurnakan dengan janji Tuhannya, bahawasanya engkau ya Tuhanku yang mengasihani hamba-Nya dan menyayangi akan dia, dan engkaulah yang berbuat akan barang yang engkau kehendaki. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmihi, subhanalladzi ta'attafa bil'izzi wa qala bih, subhanalladzi labisal majda wa takarrama bih, subhanalladzi la yanbaghi tasbihu illa lahu, subhana dzil fadli wan ni'ami, subhana dzil qudrati wal karami, subhana dzil jalali wal ikram. Artinya, tuan-tuan, Maha suci Tuhan yang menghinggakan bilangan tiap-tiap suatu dengan ilmunya. Maha suci Tuhan yang bersifat dengan maha mulia, lagi kuat dan mengata ia dengan dia. Maha suci Tuhan yang memakai ia akan kemuliaan,
dan mulia ia dengan dia. Maha suci Tuhan yang tiada patut segala tasbih itu melainkan baginya. Maha suci Tuhan yang mempunyai anugerah dan segala nikmat. Maha suci Tuhan yang mempunyai kudrat dan kemurahan. Maha suci Tuhan yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Allahumma ja'al li nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi idhami wa nuran fi min bayni yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nuran wa atini nuran wa ja'alli nuran. Artinya, wahai Tuhanku, jadikan olehmu bagiku cahaya di dalam hatiku dan cahaya di dalam kuburku, dan cahaya di dalam pendengaranku dan cahaya di dalam penglihatanku, dan cahaya di dalam buluku, dan cahaya di dalam kulitku, dan cahaya di dalam dagingku, dan cahaya di dalam darahku, dan cahaya di dalam tulangku, dan cahaya dari hadapanku dan cahaya dari belakangku, dan cahaya dari kananku dan cahaya dari kiriku, dan cahaya dari atasku dan cahaya dari bawahku. Wahai Tuhanku, tambahi olehmu akan daku cahaya dan beri olehmu akan daku cahaya, dan jadikan olehmu bagiku cahaya. Dan seyuknya. Jadi itu adalah doa-doa tadi. Doa-doa yang telah disebutkan. Lalu dan seyuknya dibaca akan segala doa yang tersebut itu pada tiap-tiap pagi. Baca semua ni pada tiap-tiap pagi dan petang, dan pada tiap-tiap kemudian daripada sembahyang, sama ada sembahyang 5 waktu yang fardu itu atau lainnya. Jadi tengok orang sufi ni, dia punya doa tiap-tiap hari panjang. Wirid dia tebal, tuan-tuan. Dia punya solat sunat dia banyak, tuan-tuan. Solat sunat, solat wajib tak payah kata, wajib dilakukan. Belum lagi wajib baca Quran dia. Belum lagi wajib baca-baca solawat dan doa. Maksud wajib tu bukan wajib syar'i, tapi dia ilzamkan diri dia untuk baca itu. Banyak orang kadang-kadang potong maksud kalam daripada orang-orang tasawuf ni, dipotong dengan salah makna. Dan ini benda-benda yang tidak baik. Jadi maksud tu macam kita katalah, wajib murid-murid pergi sekolah pakai tai, contoh dia. Kita kata wajib syar'i, bukanlah tu wajib secara undang-undang sekolah, contoh dia. Nah, ini dia wajibkan diri dia. Jadi tarekat itu mewajibkan murid-murid dia. Maksud dia mendidik, mendisiplinkan murid-muridnya dengan perkara itu. Tiba-tiba datang orang yang tak ada ilmu dalam tasawuf, dia gitu, kau tengoklah orang tasawuf ni, dia mewajibkan benda yang tak wajib. Dia menambah, menukut tambah syariat. La haula wa la quwata illa billah. Maksud dia di sini, orang-orang sufi, doa yang banyak ini diamalkan, dibuat dan diwajibkan. Mereka seolah-olah mewajibkan diri mereka untuk membaca doa-doa tersebut. Banyak, tuan-tuan, bukan sedikit. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sangat banyak. Okey, lalu dia kata di sini, kemudian maka keluar ia daripada rumahnya ke masjid, dan sunat ia pada ketika itu membaca akan doa ini. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'al fi sam'i nuran wa ja'al fi basari nuran wa ja'al fi khalfi nuran wa ja'al min fawqi nuran wa ja'al min tahti nuran Allahumma atini nuran. Ni artinya, wahai Tuhanku, jadikan olehmu di dalam hatiku akan nur, dan pada lidahku akan nur, dan jadikan olehmu di dalam pendengaranku akan nur, dan jadikan olehmu pada penglihatanku akan nur, dan jadikan olehmu pada belakangku akan nur, dan pada hadapanku akan nur, dan jadikan olehmu daripada atasku akan nur, dan jadikan olehmu daripada bawahku akan nur. Wahai Tuhanku, beri olehmu akan daku nur. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin alaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika fas'aluka an tunqidhani minan nari wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Artinya, wahai Tuhanku, bahwasanya aku memohonkan akan dikau dengan berkat hak orang yang memohonkan atasmu, dan dengan berkat hak berjalanku ini kepadamu,
Padahal bahawa tiada aku keluar kerana membesarkan diri dan tiada kerana takbur dan tiada kerana riak dan tiada kerana sum'ah, tetapi adalah keluarku ini kerana memeliharakan diri daripada murka-Mu dan kerana berkehendak kepada keredaanmu. Maka aku memohonkan akan Dikau bahawa Engkau lepaskan akan daku daripada api neraka dan bahawa Engkau ampuni bagiku akan dosaku, kerana bahawasanya tiada yang mengampuni segala dosa itu melainkan Engkau. Maksudnya ini adalah doa yang dibaca tadi. Lalu dan jika keluar dari rumahnya itu kerana suatu hajat, maka hendaklah dikatakannya. Tengok, hendaklah. Kalau orang tak faham, dia kata, ini mewajibkan secara syar'i. Tak, itu adalah ilzam bagi diri. Hendaklah. Dikatanya. Bismillahirrabbi a'udhu bika an azila aw uzalla aw adhlima aw udhlama aw ajhala aw yujhala alayya bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Artinya, aku keluar ini dengan nama Allah. Wahai Tuhanku, aku meminta peliharakan dengan Dikau daripada bahawa aku menghinakan orang atau dihinakan akan daku oleh orang, dan aku meminta peliharakan dengan Dikau daripada bahawa aku menganiayai akan orang atau dianiayai akan daku oleh orang, atau aku menjahilkan akan orang atau dijahilkan oleh orang atasku. Dan dengan nama Allah yang amat pemurah lagi mengasihani akan hamba-Nya. Dan tiada upaya dan kuat melainkan dengan Allah yang maha tinggi dan maha besar. Aku tawakal, yakni aku berpegang dan berserah diriku atas Allah Ta'ala. Ini dia. Dan seyuknya bahawa ketika berjalan ke masjid itu dengan kelakuan yang beradab lagi, tetap anggota dan jangan berlari-lari. Bila dia berjalan ni pergi ke masjid, sebaiknya dia memang dia sunnah dia tak lari-lari. Dia tenang. Dan jangan berpaling ke kiri dan ke kanan dan ke belakang, tetapi hendaklah berjalan itu dengan menundukkan kepalanya serta tetap anggota serta hadir hatinya kepada Allah. Jadi niatkan memang untuk pergi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila ia masuk ke masjid, maka sunat mendahulukan kakinya yang kanan. Dan hendaklah dibacanya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma gfir li jami'ad dhunubi waftah li abwabar rahmatik. Artinya, wahai Tuhanku, beri rahmat olehmu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga Nabi Muhammad. Wahai Tuhanku, ampuni olehmu bagiku akan segala dosaku dan bukakan olehmu bagiku akan segala pintu rahmatmu. Maka apabila ia melihat akan orang yang berjual beli di dalam masjid, ia sunat mengata bagi orang itu, La arbahallahu tijarataka. Artinya, semoga tiada memberi laba Allah Ta'ala akan perniagaanmu itu. Masya Allah, ni dalam masjid lah. Bukan luar masjid, tuan-tuan. Ni dalam masjid. Dan apabila melihat akan orang yang mencari akan sesuatu haknya yang hilang dalam masjid, maka sunat dikatakan kepada orang itu, La raddahullahu alaika. Artinya, semoga tiada mengembalikan Allah Ta'ala akan dia atasmu. Kan? Lalu, dan demikianlah disuruh yang demikian itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaAllah kita berhenti sampai sini, tuan-tuan dan puan-puan. Pada sesi minggu hadapan kita akan sambung tentang soft waktu solat nanti. Soft untuk solat. InsyaAllah segala amal yang kita amalkan, ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunia wal akhirah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.